Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaid Lutfi bin Zaidin. Nombor matrik saya ialah 059127. Tajuk pembentangan ialah pandangan ahli sunnah wal jamaah dan pandangan golongan minoriti yang lain terhadap pujian kepada para nabi dan awliya bagi subjek Tashih al-Mafahim al-Islamiyah. Masuk kepada pengenalan, Nabi merupakan orang yang diberi wahyu, iaitu ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan hidup dirinya sendiri. Manakala Rasul pula adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya. Rasul dan Nabi terakhir ialah Nabi Muhammad SAW yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Jumlah para Nabi yang sebenar dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang, manakala para Rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedangkan para Nabi sebelum baginda diutuskan hanya kepada umat mereka sahaja. Manakala kewalian secara asasnya merujuk kepada orang yang beriman dan bertakwa. Wali Allah lazimnya dikaitkan dengan karamah tertentu sebagai suatu bentuk kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Imaduddin bin Muhammad Azmi, nombor matrik 059091. InsyaAllah saya akan teruskan dengan contoh pujian kepada Nabi dan Rasul. Menurut Imam Al-Bushiri atau nama penuhnya, Imam Syarfuddin Abu Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Bushiri, ada menukilkan di dalam syair beliau yang diberi nama Qasidah Burdah, di mana syair tersebut mengandungi 161 bait dan tujuan beliau membuat syair ini adalah untuk memperoleh keberkatan dengan memberi pujian kepada Rasulullah SAW dan berharap agar diberi kesembuhan ke atas penyakitnya, menurut Syakinah Abu Bakar pada tahun 2014. Di dalam syair tersebut, pada bahagian ketiga yang diberi tajuk pujian-pujian kepada baginda, Imam Bushiri ada menukilkan yang berbunyi, Akramu bihalkin nabiyyin janahu khuliqa kaz-zahri fi tarafin wal badru fi syarafin ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi bil hasani mustamilun bil bashari matisun wal bahri fi karamin wad dahri fi himami fi askari hina talqahu wa fi hishami, yang bermaksud alangkah mulia budi pekerti Rasulullah yang menghiasi kesempurnaan keanggunannya, keindahan yang dimiliki paras wajahnya tampak berseri, keanggunannya laksana bunga dan kemuliaannya bagaikan purnama, kedermawanannya laksana samudra, cita-citanya bagai perjalanan masa. Seakan-akan Rasulullah Nabi yang berbeza dari Nabi-Nabi yang lain dari segi keanggunannya. Di antara para pasukan dan pelayan kalau jumpa kerana tampak keanggunannya. Seterusnya, dalil pujian kepada Nabi dan Rasul. Antara kisah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ialah kisah keputeraan Nabi Yahya, Maryam dan Nabi Isa AS. Peristiwa ini ditekankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya dapat disematkan di dalam hati baginda. Di dalam surah Hud ayat 120, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fa'udaka. Maksudnya, dan tiap-tiap berita Rasul-Rasul itu kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, untuk menguatkan hatimu dengannya. Seandainya kisah-kisah para Nabi tersebut mampu menguatkan hati baginda, jadi jelaslah bahawa kisah keputeraan Rasulullah SAW menjadi keutamaan dan semestinya dapat memberi kekuatan dan keyakinan kepada hati. Sebagai seorang Muslim, kita pastinya memerlukan cara untuk menguatkan hati kita kepada Rasulullah SAW. Menurut Omar Abdullah Kamil pada tahun 2005, mengatakan segala peristiwa dan kejadian
kami Allah, iaitu Allah ceritakan kepada kamu khabar-khabarnya bagi mengukuhkan hatimu dalam mengingatiku. Jadi selain daripada hal tersebut adalah lebih baik dalam menguatkan hatinya, serta untuk dijadikan sebagai lambang keanggungan adalah lebih baik dengan memujinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Tengku Hafiz Putra bin Tengku Ahmad Nafi', Rakam Tulab 061181. Di sini saya akan menceritakan tentang contoh pujian kepada para wali dan awliya. Antara pujian Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Ahmad adalah imam dalam 8 perkara. Beliau imam dalam hadis, fiqh, Al-Quran, lughah yakni bahasa Arab, As-Sunnah, Az-Zuhd, Al-Wara' serta kefakiran. Imam Asy-Syafi'i berkata lagi, aku keluar dari Baghdad dan tidak aku tinggalkan padanya seorang pun yang lebih wara', paling bertakwa, paling faqih dan paling berilmu daripada Ahmad ibn Hanbal. Kemudian berpindah kepada slide seterusnya, dalil pujian kepada wali dan awliya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu ar-rijalu ya'malul a'mal min al-khairi fayahmidahu an-nasu 'alaihi. Qala dzalika ajala basyarul mu'min. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang berbuat baik, kemudian dipuji orang atas perbuatan baiknya? Rasulullah SAW bersabda, itu adalah kabar gembira yang seorang mukmin. Kemudian Bukhari mentakhrij sebuah hadis dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahawa Rasulullah SAW sebelum wafat, beliau duduk di atas mimbar dan memuji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Hasan di hadapan Rasulullah SAW memuji Sayyidina Abu Bakar dengan syair karangannya seperti berikut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Sadaqtu ya Hasan, sungguh benar apa yang kau ucapkan wahai Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafiq Daniel bin Fazli, nombor matrik 059071. Jadi insya-Allah saya akan bentangkan slide hukum pujian terhadap para nabi dan aulia menurut ahli sunnah wal jamaah dan juga golongan Wahabi. Okey, menurut ahli sunnah wal jamaah, hukum pujian kepada para nabi dan aulia sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Ahzab yang selalu terdengar ketika solat Jumaat, iaitu khutbah 2, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucaplah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghormatan kepadanya. Okey, dalam ayat ini Allah nak menceritakan bagaimana martabat seorang hamba dan juga seorang rasul yang berada dalam kedudukan yang tertinggi. Lain juga Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat yang turut mendoakan Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Serta Allah memerintahkan penghuni syurga iaitu manusia untuk berselawat dan memberi salam dalam atau dalam erti lain memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup. Okey. Bagi golongan Wahabi pula tidak membenarkan golongan mereka untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan dan turut mengharamkan segala pujian yang berbentuk qasidah, syair para ulama terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang Wahabi ni melarang kita berqasidah. Qasidah itu, dalam qasidah itu mengandungi puji-pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bagi Wahabi mereka fikir itu ialah tidak seharusnya dilakukan. Diambil daripada ujian mana? Daripada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu melampau dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani yang memuji secara melampau Isa ibnu Maryam. Mereka menafsirkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang memuji baginda. Okey. Perbuatan bagi mereka, perbuatan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam perbuatan yang rulu, melampau dan sikap berlebihan tercela dalam agama dan menjumus diri ke dalam syirik. Okey. Mereka juga mendakwa manusia yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedudukan baginda
baginda lebih tinggi daripada manusia lain adalah bid'ah. Mereka juga mengatakan melarang umat Islam untuk menyambut Maulid Rasul kerana menganggap perkara itu bid'ah yang tak pernah disambut oleh zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Maulid bid'ah tempat kita hanyalah untuk berselawat kepadanya, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, seterusnya orang Wahabi ini menganggap bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya manusia biasa yang mendapat wahyu dan malah tidak lebih daripada itu. Dan golongan Wahabi tidak memuji para auliya dalam kehidupan mereka kerana merasakan semua manusia itu tidak sama. Mereka merasakan manusia sama, tidak ada beza antara satu sama lain. Malah mereka juga takut jatuh syirik dan terpesong jika memuji dan mengagungkan sesuatu. Secara kesimpulannya, daripada Rasulullah SAW bersabda, "Atruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh." Maksudnya, janganlah kamu berlebihan dalam memujiku seperti orang Nasrani memuji secara berlebihan kepada Nabi Isa ibn Maryam. Aku hanyalah seorang hambanya. Jadi kat sini kita boleh nampak bahawasanya Rasulullah sangat melaranglah untuk kita umatnya untuk berlebih-lebih dalam memuji baginda. Sehingga kan menganggap yang individu ataupun manusia ni mempunyai sifat ketuhanan ataupun merasakan dirinya adalah Tuhan, seperti mana orang Nasrani berbuat kepada Nabi Isa AS. Dan sikap berlebihan dalam memuji baginda dan orang soleh ataupun para awliya atau para wali ini merupakan salah satu punca lah bagaimana seseorang manusia itu terjerumus kepada perbuatan syirik yang besar kerana menetapkan dalam hati bahawa mereka ialah Tuhan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.